مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Semua sehat? Fauzi sehat? Sehat semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita lagi. Dan hari apa ini? Dan pada 1400 tahun yang dulu, yang lepas, terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat memberi kesan yang besar dalam sejarah Islam. Iaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang nak jawab? Ni hari apa? Hari nuzul Quran. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara perinci, Al-Quran memang tidak diturunkan sebagaimana kita tengok mushaf sekarang. Ada satu mushaf. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan secara beransur-ansur mengikut kepada kejadian-kejadian yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang nama istilah dia asbabun nuzul. Pernah dengar asbabun nuzul ayat ini? Ayat ni asbabun nuzul dia apa? Sebab turun ayat ni apa? Jadi Al-Quran ni dia turun beransur-ansur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 3, Hamim wal Quran. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan di dalam pada malam yang berkat. Ada Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada ayat yang lain, surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul. Jadi mana satu? Maka apabila mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan aku turunkan Al-Quran ni pada malam yang berkat. Ada berapa malam? Dalam setahun ada berapa malam? Ada 360 hari. Maka di mana-mana malam, yang mana satu? Maka ada ulama mengatakan pada malam nuzul Quran. Ada lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni pada malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, malam tu je lah ramai orang dekat sel galeri. Malam lain kosong. Sebab malam 23 penuh satu sel galeri. Dengan anik-anik pun ada. Kalau Allah bagi tahu. Tapi sebab Allah tak bagi tahu, daripada awal sampai akhir, baru sekali saya nampak anik. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan supaya kita selalu mencari malam itu. Tak lama lagi ni, beberapa hari lagi, siapkan diri anda untuk dapat berada pada malam yang penuh dengan keajaiban tu. Ada hikmah lagi kenapa Allah SWT tak bagi tahu. Cuba contoh Allah bagi tahu dekat Rafif. Rafif tiba-tiba dalam mimpi ataupun ada suara datang, wahai Rafif, engkau telah mendapat malam Lailatul Qadar. Tak jadi Bilal dah dia sampai mati. Dah dapat dah pahala Bilal sampai 1000 bulan, 84 tahun. Hidup tak sampai pun 84 tahun. Tapi dah dapat dapat kabar dari Allah SWT, Rafif dah dapat malam Lailatul Qadar. Tak jadi Bilal dah, lepas tu tak amal dah. Faham Rafif? Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala memang tak bagi tahu supaya kita
selalu ada semangat untuk beramal. Macam contoh hari ni, ada reward daripada satu-satu kontes. Siapa contoh buat file dapat sekian, siapa jaga muhasabah dapat sekian. Semangat masa tu je. Semangat nak buat dapat reward. Bila dah dapat reward, lepas tu dah tak ada dah. Tak buat dah lah. Faham? Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi reward tu pun tanpa Allah bagi tahu dekat dunia. Bila Allah bagi tahu, ketika kita dah melepasi waktu alam dunia ini. Maka selagi ada waktu yang Allah berikan kepada kita ni, kita jangan sampai kita sia-siakan. Boleh? Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan malam Lailatul Qadar lah. Kita kena cari. Nabi SAW katakan dia berada pada 10 akhir Ramadan. Sebab itu ada satu fadilah khusus, iaitu amalan khusus pada akhir bulan Ramadan. Nabi SAW iktikaf di masjid sepanjang hari. Bukan sepanjang malam, sepanjang hari, siang malam. Tapi kalau kita yang tak mampu ni, paling malam kita iktikaf dekat masjid. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kongsikan ada 11 orang yang dia ini akan mendapatkan doa para malaikat. Sebab apa? Sebab pada kita sebagai manusia ni, kita perlukan kepada lisan, lidah orang yang tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan kita. Siapakah orang itu? Yang pertama adalah orang yang dia ini tidur malam ataupun dia tidur dalam keadaan bersuci. Maksudnya sebelum tidur dia ada wuduk. Dia tidur dalam keadaan wuduk ini, dia mendapat doa para malaikat. Yang kedua, siapa orang yang mendapat doa malaikat ni adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu solat. Duduk menunggu waktu solat. Contoh solat pukul 8, dia tunggu dah pukul 8.50 ke. Sebelum waktu solat tu, dia dah tunggu dah waktu solat. Dia tunggu. Tapi setengah ulama mengatakan bahawasanya juga kita mendapat doa para malaikat kalau setiap kali lepas solat tu kita niat nak solat lagi. Itu pun kita dapat doa malaikat. Adapun kita kerja ni, ini adalah sebagai sebagai tanggungjawab kita sahaja. Tetapi kita sebenarnya tadi lepas solat subuh, sekarang saya niat tunggu solat zuhur. Maka sekarang kita dapat doa malaikat. Yang ketiga adalah orang yang berada di saf depan solat jemaah. Jadi selalulah berebut-rebut untuk mendapatkan saf yang pertama. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan, saf yang paling terbaik adalah saf yang paling belakang. Saf yang paling jauh dia dengan orang ajnabi. Faham? Kalau laki paling depan, perempuan paling belakang. Yang keempat adalah orang yang menyambung saf pada solat jemaah, iaitu tidak membiarkan ada kekosongan di dalam saf itu. Ini termasuk orang yang mendapat doa para malaikat. Yang kelima, siapa? Iaitu kalangan malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Maka apabila kita mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat, maka di situ akan ada pengmakbulan doa. Terbaik bagi wanita iaitu dia mengucapkan amin tanpa didengari oleh lelaki ajnabi. Dia tak perlu amin sampai gegar sehingga lari, itu lelaki je. Kalau perempuan tak payah dengarkan suara anda. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat solatnya selepas melakukan solat. Maksudnya selepas dia melakukan solat, dia masih lagi duduk di dalam tempat dia solat itu untuk melakukan amal-amalan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk. Jadi kita pernah tak tahu lepas sembahyang kita duduk tu malaikat doakan kita. Kenapa kita nak cepat-cepat pergi? Yang ketujuh, orang yang melakukan solat subuh dan solat asar secara berjemaah. Dia akan dapat doa khusus.
Orang yang jaga solat subuh berjemaah, maka dia akan berada di dalam zimmatillah, akan berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni dekat dunia saja, kalau kita rasa bahawasanya kehidupan saya ni ada orang jamin, macam mana perasaan kita? Contohlah, nak bagi contoh, Nazmi tak ada. Anik contoh. Anik tak ada lesen. Tetapi ada polis, ketua polis jamin. Kau jalan saja, tak akan ada orang nak tahan, tak akan ada orang nak sama. Macam mana perasaan Anik? Dia berada di bawah jaminan seseorang. Orang yang ada kuasa untuk menahan orang sama dia. Steady je lah dia bawa kereta. Begitu juga keadaan kita ni, kalau kita jaga solat subuh berjemaah, kita berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin kehidupan kita. Yang ke-8 adalah orang yang dia ini mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang dia doakan. Contoh, saya doakan Irfan, semoga Irfan berjaya dunia akhirat, tanpa Irfan tahu. Tu saya dapat doa daripada para malaikat. Rafif doakan Anik, tanpa Anik tahu, Rafif dapat doa daripada malaikat. Susah ke nak doakan saudara Muslim? Tak susah. Senang. Haida doakan Kak Farah, doakan Tasnim. Pernah tak Tasnim doakan Haida duduk sebelah? Pernah tak orang yang sebelah kita ni kita doakan? Kalau tak pernah, lepas ni sila doakan supaya kita dapat doa malaikat. Orang yang doakan saudara Muslim dia ni, malaikat akan mengatakan wa alaika, begitu juga kepada kamu. Kalau kita doakan kebaikan, ya Allah berikanlah Anik rezeki yang berkat, ya Allah, malaikat akan doakan untuk saya juga. Malaikat akan mendoakan untuk orang yang mendoakan. Maka jangan kedekut untuk doakan saudara Muslim kita, apalagi office mate kita, orang yang kita kenal, orang yang hari-hari kita tengok muka dia. Doakan dia. Bila kita tengok muka dia, hari-hari tengok muka kau. Jangan macam tu. Hari-hari saya doakan awak. Macam tu. Baru kita dapat jumpa dengan happy. Kadang tu sebab apa kita rasa dengan saudara Muslim kita ni rasa macam ada kurang. Mungkin kita kurang doa. Cuba malam tu awak doakan. Boleh ke pagi tu awak jumpa dengan muka yang masam? Boleh ke? Cuba try. Lepas sembahyang duha nanti doa. Siapa yang awak rasa macam geram nak tengok, doa. Ya Allah, doa. Boleh ke? Cuba. Yang ke-9, orang yang membelanjakan hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia mensedekahkan daripada hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dia bagi kepada sesiapa saja. Yang ke-10, itu orang yang makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkat. Walaupun hanya minum air kosong ataupun sebiji kurma, jangan tinggalkan sahur. Walaupun ada orang yang dia tak nak makan nasi, jangan tak makan terus. Makan kurma ataupun makan minum air. Yang ke-11 iaitu orang yang dia ini melawat orang sakit. Siapa pun orang sakit tu dia pergi tengok, dia akan mendapat doa para malaikat. Ini adalah termasuk 11 orang, mudah nak katanya 11 jalan untuk kita dapat doa para malaikat. Bila kita dapat doa para malaikat, apakah kelebihan dia? Malaikat ni adalah hamba Allah yang dia ni tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia tak pernah ingkar sekalipun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia, Allah kata sujud, dia akan sujud sampai hari kiamat. Allah kata kamu pegang arash, dia akan pegang arash sampai hari kiamat. Termasuk malaikat hamalatul arash. Ada juga malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk tulis kebaikan. Dia akan tulis kebaikan, dia tak tulis keburukan. Malaikat yang tulis keburukan, dia akan tulis keburukan, jadi tak tulis kebaikan. Dia tak ada
keingkaran kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gunakan mereka ini untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tak bayangkan? Dan dia orang yang Allah perintah, dia tak pernah buat Allah murka. Bila dia minta pada Allah, apa? Maka Allah akan beri. Sama contohnya, contoh ayah, seorang ayah ataupun seorang ibu. Dia ada anak yang mana anak dia ni tak pernah pun buat mak ataupun ayah dia ni sakit hati. Jadi kita yang nakkan sesuatu daripada mak atau ayah dia, yang mana kita ni tak beberapa baik dengan mak ataupun ayah dia, kita macam mana jalan untuk kita dapat daripada mak ayah dia? Kita cari jalan. Kita cari kabel dia tu anak dia. Kita jumpa anak dia, kita bagi tahu anak dia. Tolong bagi tahu ke Umi, tolong bagi tahu ke Abi, saya nak ni. Dia bagi tahu. Tu Allah berkata ada apa? Lepas tu mak dia kata ada apa? Nak ni, lepas tu dia bagi. Mak dia bagi. Macam tu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta, kita banyak dosa. Nak minta direct tu kita kurang. Sebab tu dalam apa nama dia, agama ada namanya tawassul. Kita bagi Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, biar sambung. Maksudnya kita pakai nama mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih kenal daripada mereka. Saya pakai nama malaikat untuk minta kepada Allah. Allah tengok, dia pakai kabel malaikat ni, bukan orang biasa. Macam tu. Faham? Sebab itulah kita kalau untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pandai. Sebagaimana hari ni kita pandai bodek orang, pakai kabel untuk nak dapat sesuatu daripada mak ayah, kita jumpa kepada adik-beradik kita yang baik dengan mak ayah. Contoh orang paling baik adik bongsu. Siapa adik bongsu tu? Jumpa adik. Adik bagi tahu kat mak, abang nak ni. Adik pun minta lah dengan mak, dapat. Macam tu juga dalam agama ini, kita gunakan lidah para malaikat. Kita gunakan para malaikat untuk apa? Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Maka 11 cara itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau Imam Syafi'i berkata, kalau tak dapat nak buat semua, jangan apa? Jangan tinggalkan semua. Maka apa-apa segala amalan yang kita tahu, kalau kita tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Dalam 11 tu, mungkin ada yang kita berat, kita buat semampu kita, jangan sampai kita tinggalkan semua. Boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mughtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubatan tawsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal
والإخوان والسائر الخلال. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء.